Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan memulakan pengajian kita berkenaan tentang ulum Quran. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam poster kita tulis daurah ulum Quran. Daurah ni maksudnya seperti kursus yang kita namakan sebagai ada kursus pusingan yang akan membawa beberapa siri pengajian berkenaan tentang ilmu-ilmu Quran, iaitu ulum Quran ni maksudnya ilmu-ilmu Quran, iaitu perbahasan-perbahasan yang berkaitan tentang apa yang berkaitan dengan Quran lah. Contoh dia macam ilmu tentang asbabun nuzul, ilmu tentang makkiyah, ayat madaniyah, ilmu tentang nasakh mansukh, ilmu tentang gharibul Quran, ilmu tentang i'jazul Quran dan sebagainya. Segala ilmu berkenaan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi inilah yang dimaksudkan tentang daurah ulumul Quran, iaitu kursus tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Baik, sebelum kita meneruskan pengajian kita berkenaan tentang ilmu-ilmu Al-Quran ini, ada beberapa ataupun banyak sebenarnya sarjana Muslim ataupun ulama Islam yang telah menulis tentang karya ataupun buku berkenaan tentang ilmu Al-Quran ataupun ulum Al-Quran. Antaranya seperti yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti, kemudian yang ditulis oleh yang modernnya macam Subhi Saleh, kemudian kalau tak silap saya Dr. Yusuf Qaradawi juga ada tulis, tapi taklah dinamakan ilmu Al-Quran, tetapi dinamakan sebagai kitab yang dinamakan sebagai Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Macam tu juga dengan Syekh Muhammad Ghazali pun dia juga menulis tentang kitab karya ataupun Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi dalam sesi pengajian kita pada hari ini, insya-Allah kita akan merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Manna' Qattan. Syekh Manna' Al-Qattan, yang mana buku dia yang bertajuk Mabahith fi Ulumil Quran, iaitu perbahasan-perbahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Karya ni telah banyak digunakan di beberapa universiti. Maksudnya karya yang menjadi rujukan sebagai salah satu silibus dalam pengajian ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi sebelum kita masuk ataupun kita baca tentang apa yang ditulis oleh Syekh Manna' Al-Qattan ni tadi ataupun Manna' Qattan, saya kira elok juga kita kenal siapa dulu Manna' Qattan ni tadi. Siapakah dia Manna' Qattan? Manna' Qattan ni pada pandangan saya adalah seorang Syekh Mujahid. Dia bukan sahaja seorang tok guru yang mahir dalam bidang ilmu-ilmu pengajian Islam, tetapi dia juga adalah seorang mujahid. Kerana kalau tak silap saya, dia pernah terlibat juga dalam sesi jihad bersama dengan mempertahankan Palestin ketika mana Palestin dijajah oleh British pada tahun ataupun dia datang ke Palestin pada tahun 1948. Kemudian setelah daripada itulah barulah dia ke Saudi untuk mengajar di sana. Beliau dilahirkan di Munufiyah ataupun Muhafazah Munufiyah di Mesir. Kalau kawan-kawan yang belajar di Mesir, kita tahu dia adalah salah satu kawasan yang kita namakan cawangan Shibin El-Kum, yang mana dia di wilayah Manufiyah ni tadi ataupun Munufiyah ni tadi. Kemudian dia mendapat pendidikan awal di Ma'had Azhar, kemudian dia melanjutkan pengajian di Jamiah Al-Azhar, di Universiti Al-Azhar di Kahirah. Kemudian dia meneruskan pengajaran ataupun berjihad juga, yang mana kalau kita tengok dia juga sebenarnya pada awalnya terlibat dengan Jemaah Ikhwan Muslimin. Syaraka fi Nasyat Ikhwan Muslimin pada tahun 1946. Dia mula aktif dengan gerakan Ikhwan Muslimin pada tahun 1946, yang mana pada ketika itu mereka melawan penjajahan British. Kemudian dia juga berjihad bersama dengan Ikhwan ataupun menentang penjajahan Palestin pada tahun 1948. Wa qad dakhala sijnu ba'daha. Kemudian dia masuk penjara disebabkan kerana berjihad tu tadi. Kemudian macam tu juga dia menyertai perjuangan melawan penjajahan British pada terusan Swiss. Terusan Swiss lebih kurang pada tahun 1951-1952. Kemudian inilah antara musyarakat ataupun dia punya penyertaan dia bersama dengan perjuangan dia bersama dengan Ikhwan Muslimin. Dan dia juga dikatakan sangat rapat dengan Syekh Muhammad Al-Ghazali, kemudian Syekh Said Sabiq, kemudian antara syekh-syekh yang dia rapat dengan mereka lah. Kemudian pada tahun 1953 dia meninggalkan Mesir.
Dia pergi ke Saudi dan dia mengajar di sana. Di sanalah dia mengajar di kuliah syariah di Riyadh. Kemudian mengembangkan ilmu dia, penulisan dia dan sebagainya di sana. Dan dia banyak juga supervise ataupun menjadi supervisor, menyelia pelajar-pelajar di Jamiah Muhammad bin Saud, di Ummul Qura, di Jamiah Islamiyah Madinah dan sebagainya. Ini adalah antara perkara yang kita sedikit sebanyak perlu tahu tentang pengarang kitab ini, iaitu Syekh Manat Qattan, yang mana dalam karya dia menulis tentang, ataupun salah satu karyanya dia menulis tentang ulumul Quran. Baik, dalam pengajian kita pada hari ini, kita hanya akan masuk 3 topik utama sahaja yang ada dalam kitab ni, iaitu yang pertamanya berkenaan tentang perkembangan ilmu Al-Quran tu sendiri. Kemudian yang keduanya kita akan masuk berkenaan tentang apa itu Al-Quran ataupun definisi Al-Quran tu sendiri. Kemudian yang ketiganya kita akan masuk juga berkenaan tentang wahyu sedikit. Kita akan masuk wahyu sedikit sebab topiknya banyak. Jadi kita akan bahagi-bahagi ni nama daurah, mana kita akan ada sesi kursus juga yang akan sesi seterusnya, sama ada disambung oleh saya ataupun disambung oleh kawan-kawan yang lain. InsyaAllah 3 perkara ataupun 3 topik utama ni kita akan belajar pada hari ini. Sebelum masuk tentang perbahasan tentang apa itu Al-Quran, apa itu wahyu dan sebagainya, saya kira kita kena tahu juga perkembangan ilmu Al-Quran ni sendiri ataupun perkembangan ilmu-ilmu berkenaan dengan Quran ni sendiri. Kalau kita perhatikan sebenarnya pada zaman Rasulullah ni, para sahabat sendiri mempunyai kefahaman yang sedikit berbeza berkenaan tentang Al-Quran. Kalau tuan-tuan perasan, dalam beberapa riwayat, para sahabat menunjukkan kefahaman yang berbeza terhadap ayat Al-Quran yang diturunkan. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah sahabat sendiri memahami Al-Quran dengan kefahaman yang berbeza, berdasarkan konteks yang tertentu, berdasarkan latar belakang bahasa Arab yang tertentu, berdasarkan ilmu yang terbatas tertentu, mereka memahami Al-Quran dengan kefahaman yang berbeza. Apatah lagi yang berlaku pada hari ini. Kalaulah kita tak memenuhi ataupun tidak melengkapi ilmu ataupun diri kita dengan ilmu-ilmu Al-Quran ni, saya bimbang nanti kita akan memberi satu penafsiran ataupun kefahaman yang salah berkenaan dengan Al-Quran. Kalau kita tengok, para sahabat sendiri memerlukan ilmu-ilmu yang barangkali mereka ada di kalangan mereka yang kurang ataupun ada di kalangan mereka yang tidak tahu, yang mereka dibetulkan ataupun mempelajarinya balik daripada Rasulullah, ataupun ada beberapa para sahabat yang lain yang kemudiannya menegur ataupun memberikan kefahaman berkenaan dengan perkara ini. Jadi kefahaman-kefahaman inilah yang dikumpulkan, kemudian dijadikan satu ilmu yang kemudiannya dihimpunkan dan dapat dipelajari oleh kita pada hari ini. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan kitab Manat Qattan ni, dalam kitab Ulum Quran dia ni, dia mulakan dengan bagaimana para sahabat tu memahami Al-Quran ni dengan kefahaman yang berbeza. Yang ni ada beberapa contoh yang diberikan, tetapi ada juga beberapa contoh yang tidak diberikan, yang saya tambah sedikit berkenaan tentang bagaimana sebenarnya para sahabat ni memahami ayat Quran dengan kefahaman yang berbeza. Salah satu contoh yang menarik sebenarnya adalah apa yang berlaku pada kefahaman para sahabat dalam surah Wal-Adiyat. Wal-Adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subha. Pandangan yang famousnya ataupun pandangan yang masyhurnya pada hari ini, Wal-Adiyat ini adalah kuda perang. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam tafsir, kebanyakan tafsir terjemahannya adalah terjemahan kuda perang. Tetapi kalau tuan-tuan perhatikan juga sebenarnya dalam tafsir Ibnu Kathir, Al-Imam Ibnu Kathir ada bagi satu pandangan yang panjang ataupun ada satu perbahasan yang panjang yang menunjukkan sebenarnya pada awalnya bukanlah ia dimaksudkan dengan, bukanlah ia taklah, maksud saya tidak dimaksudkan dengan kuda perang. Tetapi para sahabat memahaminya dengan kefahaman yang berbeza. Yang ni yang direkodkan oleh Al-Imam Ibnu Kathir, yang mana dia katakan, bainama ana fil hijr jalisan. Dia kata, ketika mana aku sedang duduk bersembang-sembang, ja'ani rajulun fasa'alani an wal-adiyati dhabha. Dia kata, ada seorang lelaki yang mana datang kepada aku, bertanyakan kepada aku apa yang dimaksudkan dengan wal-adiyati dhabha.
Lalu faqultu lahu, lalu Ibnu Abbas kata, yang ni berkenaan dengan pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merasakan sebenarnya wal adiyat ni yang dimaksudkan dengan wal adiyatil dhabha ni adalah kuda perang yang dhabah ni saya pernah cerita dalam kuliah tafsir. Dhabah ni maknanya seolah dia punya menggelegak. Dia berlari dalam keadaan dada dia menggelegak, maknanya bersungguh dia berlari. Bersungguh dia berlari. Kalau dengar Arab cerita ataupun dengar Arab ceramah lagi sedap. Wal adiyatil dhabah. Dhabah ni maknanya dada dia kencang ataupun dada dia sedang menghembuskan nafas dengan kuat sekali, ataupun dhabah ni juga kadang-kadang dimaksudkan dengan air yang menggelegak, iaitu kuda perang yang berlari dengan kencangnya dada dia menghembus nafas sebegitu. Maknanya ini lafaz Al-Quran. Yang ni yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas kata wal adiyat ni, dia kata faqultu lahu al-khail. Apa yang dimaksudkan dengan wal adiyat ni adalah sebenarnya kuda perang. Kemudian dia kata lelaki yang sama yang bertanyakan ayat ni pergi berjumpa kepada Sayyidina Ali. Pergi jumpa dengan Sayyidina Ali. Fahadhahaba ila Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa 'inda siqayati Zamzam. Ketika itu Ali berada di tempat pemberian ataupun tempat minum air Zamzam. Maka lelaki yang sama ni bertanya kepada Sayyidina Ali pula, apa yang dimaksudkan dengan wal adiyatil dhabha. Lalu yang dimaksudkan lalu dia kata dia maklumkan, dia kata kepada Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas kata maksudnya adalah kuda perang. Jadi apa pandangan kau wahai Ali? Sebab Abdullah bin Abbas kata wal adiyat ni maksud dia kuda perang. Lalu Sayyidina Ali datang berjumpa dengan Ibnu Abbas. Dia kata kepada dia, taftin nas bima la ilma lak. Maknanya seolah-olah Sayyidina Ali tak setuju dengan pandangan Ibnu Abbas. Bila mana Ibnu Abbas kata wal adiyat ni adalah kuda perang, lalu Ali datang sendiri berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Dia kata taftin nas bima la ilma laka. Engkau ni telah memberikan pandangan kepada manusia tentang sesuatu yang kau tak tahu. Bahaya juga sebenarnya pandangan ni. Dia kata lalu Sayyidina Ali memberikan hujahnya. Dia kata wallahi la in kana awwal ghazwah fil Islam Badar. Dia kata sesungguhnya perang pertama orang Islam adalah perang Badar. Perang Badar. Wa ma kana ma'ana illa fursan. Dia kata farsan. Dia kata dan tidak ada di sisi kami kuda melainkan ketika itu adalah 2 ekor kuda sahaja, iaitu kuda Zubair dan kuda Miqdad. Jadi dia kata macam mana pula kalau kita katakan wal adiyat ni kuda perang, sedangkan peperangan pertama orang Islam ketika itu hanyalah ada 2 ekor kuda sahaja, iaitu kuda Zubair dan kuda Miqdad, Sayyidina Miqdad. Jadi tak kena dengan lafaz bahasa Arab yang datang dengan wal adiyat ni adalah lafaz jamak. Kalau 2 sahaja tak memenuhi lafaz jamak lagi. Jadi Ali pun kata innamal adiyatu dhabha min Arafah ila Muzdalifah. Dia kata wal adiyat ni adalah yang dimaksudkanlah unta yang membawa orang pergi ke umrah ataupun pergi ke haji ni tadi, yang membawa daripada Arafah ke Muzdalifah. Ini yang dimaksudkan oleh wal adiyatil dhabha ni tadi oleh Sayyidina Ali. Jadi kat sini kita dapat satu pengajaran yang penting, iaitu sebenarnya para sahabat memahami satu ayat Quran dengan kefahaman yang berbeza. Yang cumanya pada hari ini kalau kita tengok terjemahan tu, kita lebih merujuk kepada terjemahan khail ataupun kuda perang tu tadi. Kerana kebanyakan ulama apabila berselisihnya pandangan, mereka akan merujuk kepada pandangan Abdullah bin Abbas. Kerana menurut mereka Abdullah bin Abbas ni adalah seorang yang telah didoakan oleh Rasulullah tentang kefahamannya dari aspek pemahaman berkenaan dengan ayat Quran. Tapi kalau kita tengok kat sini bagaimana kita faham, ada sahabat yang bersisih pandangan dan Sayyidina Ali mempunyai pengetahuan yang lebih sedikit berkenaan tentang kuda perang ni, kerana pada dia kata pada awal sejarah Islam, kuda orang Islam hanya ada 2 sahaja. Kalau kita tafsirkan wal adiyat ni dengan kuda perang, maka tak kena penafsiran ni. Lalu Sayyidina Ali menafsirkannya sebagai unta yang saya sebutkan tadi, yang membawa orang pergi ke haji ataupun umrah ataupun haji lah sebenarnya dalam konteks penjelasan dia yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir ni tadi. Jadi kat sini kita dapati bahawa bagaimana sebenarnya para sahabat berselisih pandangan ataupun berbeza faham tentang apa yang dimaksudkan tentang sesuatu ayat tu tadi. Macam tu juga sebenarnya kalau kita tengok dalam tafsir Qurtubi, yang mana Al-Imam atau Sayyidina Abdullah bin Abbas ni
dia mempunyai kefahaman yang berkembang berkenaan dengan ayat Quran yang pada asalnya mungkin dia tak tahu, kemudian dia tahu. Yang ni juga yang mana dia sendiri ceritakan ataupun yang dia sendiri akui dalam kefahaman dia berkenaan tentang ayat Fatiris samawati wal ard. Perkara ni yang diceritakan oleh al-Imam ataupun yang direkodkan oleh al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya berkenaan tentang surah Fatir yang Allah Taala sebutkan, alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ard ja'alil malaikati rusula. Kat sini Allah Taala ada ceritakan tentang perkataan Fatir. Perkataan Fatir yang ni, yang dimaksudkan dengan Fatir ni adalah yang memulakan sesuatu ataupun yang menjadikan sesuatu daripada tiada kepada ada. Yang ni pada hakikatnya Abdullah bin Abbas sendiri tak tahu maksud Fatir. Bukanlah tak tahu, maksudnya tak jelas. Sehinggalah dia kata kuntula adri ma fatir samawati wal ard. Pada hakikatnya aku tak tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan fatir samawati wal ard ataupun tak begitu faham, sehinggalah aku berselisih dengan dua orang Arabi, dua orang Arab Badui yang sedang berselisih di telaga. Dia kata hatta atani Arabiyan, sehinggalah aku datang kepada dua orang Arab Badui yang sedang yahtasimani fi bi'rin, yang sedang bertelagah pada satu telaga. Seorang kata ana fatartuha, aku yang mulakan dulu gali telaga ni, iaitu maksudnya ana btada'tuha, aku yang mula menggalinya ataupun aku yang mula memulakannya. Kat sinilah Abdullah bin Abbas kata barulah aku ada ataupun aku faham lebih sikit apa yang dimaksudkan dengan Allah Taala punya maksud fatirus samawati wal ard. Macam tu juga kalau kita faham ataupun kalau kita tengok dalam penafsiran yang lain, dalam tafsir Tabari ada menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab ni pun satu hari dia baca surah Abasa. Satu hari dia baca surah Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sehinggalah sampai pada ayat wa fakihatan wa abba. Sehinggalah sampai satu ayat wa fakihatan wa abba. Lalu Umar kata wa fakihah, al-fakihah. Fakihah ni kami faham ataupun kita fahamlah fakihah ni maksudnya buah-buahan. Tetapi Abba ni kita tak jelas ataupun dia kata aku tak tahu ataupun tak jelas maksudnya. Lalu dia tak nak terlalu takalluf, tak nak terlalu memberatkan tentang kefahaman ni, lalu dia teruskan saja apa yang dia faham tentang perkara tu tadi. Jadi kat sini ada banyak contoh yang menunjukkan sebenarnya para sahabat mempunyai kefahaman yang berbeza dalam memahami ayat Quran. Lalu apabila mereka berselisih faham, mereka bertanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah datang memberikan penerangan. Yang ni sebagai contohnya ketika mana turunnya ayat yang Allah Ta'ala sebutkan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Dan di kalangan orang yang beriman tu yang tidak memakaikan diri mereka ataupun yang tidak tersabit diri mereka dengan kezaliman. Lalu ada para sahabat bertanya, dia kata macam mana orang beriman ni tak melakukan perkara yang zalim ataupun tak melakukan kezaliman? Kerana orang yang beriman ni mungkin juga melakukan dosa dan dosa itu adalah satu kezaliman. Lalu perkara ni ditanyakan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata yang dimaksudkan dengan zulum ataupun kezaliman ni adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang nyata ataupun satu kezaliman yang berat. Jadi kat sini, bila para sahabat tak faham, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan penjelasan. Ada di kalangan sahabat yang tak jelas, lalu dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ada sahabat yang tak jelas, lalu dia bertanya kepada Sayyidina Ali. Ada sahabat yang tak jelas, dia tanya kepada para sahabat yang lain. Yang perkara ni semua menunjukkan bahawa para sahabat mempunyai kefahaman yang berbeza ataupun level kefahaman yang berbeza, kapasiti kekuatan kefahaman yang berbeza. Yang ni yang menunjukkan bahawa pentingnya kita mempelajari ulum Al-Quran ni tadi, ilmu-ilmu berkenaan tentang Al-Quran, kerana ilmu ini menghimpunkan segala perkara yang direkod, segala perkara yang diperbahaskan oleh sarjana silam, ulama silam, para sahabat silam, lalu diletakkan dalam satu kitab ataupun bab yang khas. Kalau kita tak faham baca ayat Quran ni, maka kita hendaklah merujuk kepadanya. Kita hendaklah merujuk kepadanya. Mudah-mudahan kita mempunyai kefahaman tentang sesuatu ayat tu, tentang kefahaman yang betul. Macam tu juga dengan Syekh Muhammad Qattan, Syekh Manak Qattan, dia ada ceritakan tentang ataupun dia rekodkan, dia riwayatkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana bila mana Rasulullah membaca, dia kata Uqbah ibn Amir pernah dengar Rasulullah baca, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal mimbar.
Satu hari dia kata aku dengar Rasulullah berkata dan dia berada di atas mimbar, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah diri kamu atas apa yang kamu mampu daripada kekuatan. Ala innal quwwah ar-ramyu. Lalu Rasul kata, bukankah kekuatan kita ni ataupun kekuatan itu dengan tentera pemanah ataupun dengan panah tu sendiri tadi. Jadi kat sini Rasulullah bila baca ayat takut para sahabat tak faham, lalu Rasulullah sendiri huraikan apa yang tidak jelas daripada kefahaman ayat tu tadi. Yang ni yang supaya kita menafsirkan ayat ataupun kita memaham dia dengan kefahaman yang betul. Itu yang pertama, maknanya kita kena faham para sahabat ni mempunyai kefahaman yang berbeza dalam memahami ayat Quran. Tadi saya dah datangkan contoh daripada perselisihan Sayyidina Ali dengan Abdullah bin Abbas yang direkodkan dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Macam tu juga dengan kefahaman Sayyidina Ibn Abbas berkembang apabila melihat tentang dua orang badui yang bertelarah di telaga yang direkodkan oleh Al-Imam Qurtubi. Macam tu juga dengan Sayyidina Omar yang dikatakan kurang jelas dengan apa yang dimaksudkan dengan perkataan Abba, wa fakihatan wa Abba. Yang ni yang direkodkan seperti di dalam tafsir Al-Imam Tabari itu tadi. Jadi kat sini kita tengok bila mana para sahabat memiliki kefahaman yang berbeza ni, Al-Imam Manak Qattan, Syekh Manak Qattan ni pula seterusnya menjelaskan. Dia kata para sahabat ni bila mana mereka tak faham, maka mereka akan belajar sungguh-sungguh tentang kefahaman ayat Quran tu tadi. Yang ni juga saya pernah sentuh dalam beberapa kuliah sebelum ni yang direkodkan tentang pengriwayatan tafsir. Contohnya tentang tafsir surah Al-Baqarah yang mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas kata, kana rajulu minna idza qara'a Al-Baqarah wa Ali Imran jadda fina. Bila di kalangan kami ada beberapa sahabat yang membaca daripada surah Ali Imran ataupun surah Baqarah, maka dia bersungguh, azama ataupun harasu, maka mereka bersungguh untuk faham, iaitu mereka cuba faham dahulu barulah mereka beramal dengan dia. Macam tu juga yang diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman As-Salmi ataupun As-Silmi, annahu qala haddatsana alladhi kana yuqri'una al-Quran. Dia kata telah menceritakan kepada kami mereka yang membaca Quran seperti Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, dan selain daripada mereka. Dia kata annahum kanu idza ta'allamu minan nabi 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Dia kata di kalangan para sahabat yang mengaji Al-Quran ni daripada Rasulullah seperti Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mereka tidak mempelajari 10 ayat daripada Al-Quran, melainkan mereka akan mengetahui betul-betul apa yang ada di dalamnya daripada ilmu dan amal. Dia kata, "Idza ta'allamu minnan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yatajawazha." Mereka akan belajar 10 ayat, tak lebih daripada 10 ayat ni dulu. Mereka akan kaji daripadanya hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka akan kaji dulu apa yang ada dalam ayat ni dari sudut ilmunya apa, amalan apa yang boleh diamalkannya. Sehinggalah dia kata fata'allamnal Quran wal ilmu wal amal jami'an. Sehinggalah mereka kata kami ni belajar Quran dengan ilmu dan amalan dia terus sekali tu. Maknanya mereka akan belajar sungguh-sungguh. Mereka akan belajar tafsir berkenaan dengan dia, apa konteks ayatnya, asbabun nuzul ni macam mana ke, gharibul Quran, apa perkataan yang asing dalam ayat Quran ni semua macam mana. Sehinggalah mereka faham betul-betul dan mereka boleh beramal dengannya betul-betul seperti yang diceritakan oleh para sahabat tu tadi. Jadi kat sini kita tengok yang pertamanya tu tadi, para sahabat mempunyai kefahaman yang terhad juga berkenaan dengan Al-Quran. Jadi mereka memerlukan ulum Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran untuk memahamkan diri mereka berkenaan dengan Al-Quran. Kemudian yang keduanya, para sahabat bila belajar tentang Al-Quran, mereka akan belajar bersungguh-sungguh. Kemudian Syekh Manak Qattan juga menceritakan pada awal dulu Rasulullah tak benarkan penulisan berlaku. Sebenarnya melainkan Quran sahaja. Jadi ulum Quran tak ada orang catat, ulum hadis tak ada orang catat, ulum-ulum yang lain pun tak ada orang catat, kerana Rasulullah tak nak dicampur adukkan penulisan Quran ni dengan ilmu-ilmu yang lain. Pada awalnya tu memang Rasulullah tak kasih. Yang ni berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim juga, yang Rasulullah kata la taktubu anni, jangan ada seorang pun tulis daripada aku melainkan Quran. Quran boleh ditulis. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Siapa yang tulis daripada aku selain daripada Quran, dia kena padam. Jadi ilmu-ilmu ni tak direkodkan pada zaman tu. Ilmu Quran ke ilmu hadis ke ulum hadis, ulum Quran tak direkodkan lagi. Dia direkodkan kemudian. Maknanya semua ilmu tu ada dalam kepala para sahabat sebelum tu.
dia ada dalam kepala para sahabat, sehinggalah pada zaman Saidina Uthman mengumpulkan Quran secara komplit. Itu pun berlaku perselisihan juga. Ada sahabat yang tak setuju, ada penduduk Kufah ketika itu tak setuju dan sebagainya. Lalu tak apa, Saidina Uthman berjaya membuat satu mushaf. Mushaf yang ibu ataupun Quran yang ibu ni tadi, yang menjadi rujukan semua, yang dinamakan sebagai Rasam Uthmani juga, ataupun rasam yang disepakati ataupun didesain atau disepakati ya pada zaman Sayyidina Uthman tu tadi. Kemudian perkembangannya seterusnya, bila mana Rasulullah tak kasih tulis, bila zaman Sayyidina Uthman ataupun sebenarnya zaman Sayyidina Abu Bakar dah mula dikumpulkan dah Quran tu tadi. Tapi dah zaman Sayyidina Uthman dah dilengkapkan dengan dah diimprovise lah, maknanya telah dikemaskinikan ataupun disempurnakan. Kemudian masuklah kepada zaman Sayyidina Ali. Bila dah zaman Sayyidina Ali ni diperbetulkan sedikit ataupun diletakkan beberapa kaedah. Yang ni yang diceritakan oleh Syekh Manap Qattan. Dia kata summa kanat khilafata Ali, kemudian pada zaman Sayyidina Ali, fa wada'a Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian diarahkan ataupun diletakkan Abul Aswad Ad-Du'ali minhu qawaidun nahwi, iaitu dia meletakkan kaedah-kaedah nahwu supaya memperbetulkan bacaan orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dan baris tentang Al-Quran, sianatan li salamatin nutqi, supaya mereka ni membaca ataupun mengucapkan Al-Quran ni dengan betul, wa dhabtan lil Quran, dan baris ataupun tanda tentang Al-Quran ni tadi. Yang inilah yang dinamakan ataupun Syekh Manap Qattan kata wa yu'tabar hadha kadzalika bidayah li ilmi i'rabil Quran. Kat sinilah yang dikatakan permulaan tentang ilmu i'rab Quran tu. Tetapi tak dikumpulkan lagi. Maknanya kaedah tu dah diletakkan. Kaedah tafsir dah ada pada zaman sahabat lagi. Kemudian kaedah tentang pengumpulan Quran dah ada. Kemudian tentang i'rab Quran dah ada. Tapi tak dihimpunkan dalam satu ilmu lagi. Maknanya ilmu-ilmu tu ada dalam kepala para sahabat sahaja dahulu. Tidak ditulis lagi berkenaan tentang ilmu-ilmu Al-Quran ni tadi. Yang ni saya nak cerita tentang sejarah dulu. Mungkin agak panjang sikit. Kemudian para sahabat meneruskan qalu, mereka memindahkan kefahaman ni secara tentang tafsir Quran, tentang ilmu-ilmu tentang Quran ni secara syafawi, maknanya secara musyafahah, secara dia sampaikan sahaja kepada tabi'in yang lain, kepada para sahabat yang lain. Yang ni yang kalau tuan-tuan baca tentang ilmu tafsir, tuan-tuan akan kenal ada beberapa sahabat yang memang hebat dari aspek ilmu Al-Quran dia. Kalau menurut Manap Qattan, dia kata ada beberapa mufassir di kalangan sahabat, maknanya mereka yang pakar dalam bidang kefahaman ataupun tafsir Al-Quran. Antaranya adalah Khulafa Al-Arba'ah, iaitu 4 orang khulafa yang pertama, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kemudian juga dengan Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian Ubay bin Ka'ab yang Rasulullah puji dia sebagai wa aqrahum Quran, orang yang paling tepat bacaannya Al-Quran. Kemudian Zaid bin Thabit ni adalah penulis wahyu itu sendiri. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari ni adalah orang yang dipuji Rasulullah bacaan dia. Kalau Abdullah bin Mas'ud tu tadi, orang yang cepat bacaan dia ataupun yang Rasulullah suka dengar bacaan Quran daripada dia, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Abbas ni adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah tentang supaya dia mahir dalam bidang tafsir dan sebagainya. Yang ni adalah orang-orang yang para sahabat yang dikategorikan sebagai mufassir di kalangan sahabat, iaitu 4 khulafa ar-rasyidin tu tadi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Abdullah bin Zubair, anak saudara kepada Sayyidatina Aisyah. Semua ada kisah dia dengan Al-Quran yang saya dah sebutkan tu tadi. Abdullah bin Mas'ud ni dia kata sadisu sittah, orang yang ke-6 yang memeluk Islam, yang mahir dalam bidang Quran, yang dah hafal puluhan Quran sebelum para sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah suka dengar dia baca Quran. Rasulullah suruh dia bacakan Quran. Abdullah bin Mas'ud tak nak dengar. Abdullah bin Mas'ud kita cerita Abdullah bin Mas'ud kan. Abdullah bin Mas'ud ni tadi orang yang awal meluk Islam. Rasulullah suka dengar bacaan dia. Kemudian Rasulullah pernah minta dia baca Quran, baca daripada surah Nisa. Abdullah bin Mas'ud waktu tu segan nak baca sebab dia kata Aqra wa alaika unzal. Apakah aku nak baca sedangkan Quran ni diturunkan ke atas engkau? Lalu Rasulullah kata Iqra ya Ibn Mas'ud, bacalah wahai Ibnu Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa kalau tak silap saya. Sampailah ayat fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahidin, sampai ayat ni Rasulullah menangis. Lalu
Abdullah bin Mas'ud pun menghentikan bacaan dia. Nak ceritanya hebatnya Abdullah bin Mas'ud ni tadi, kedudukan dia di sisi Rasulullah dan kefahaman dia tentang ayat Quran. Abdullah bin Abbas tak cerita dah, memang orangnya hebat. Rasulullah sendiri mendoakan kemahiran dia tentang Al-Quran tu sendiri. Yang ni yang Rasulullah bacakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mahirkan dia dalam bidang fakihkan dia dalam bidang agama, mahirkan dia dalam bidang tafsir. Dia seakan satu sunnah. Kalau kita berjumpa dengan kanak-kanak, kita bacakan doa ni kerana Rasulullah mendoakan doa ni kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika dia kecil. Ubay bin Ka'ab saya dah ceritakan tadi, Allah Ta'ala sendiri sebut nama dia. Yang Allah Ta'ala sendiri sebut nama dia, iaitu Jibril. Satu hari datang kepada Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah, dia kata, Inna Allah amarani an aqra' alaikal Quran. Rasulullah kata kepada Ubay, satu hari Rasulullah jumpa dengan Ubay, waktu turun surah Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Waktu tu turun surah Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru. Rasulullah jumpa Ubay bin Ka'ab. Rasulullah kata kepada Ubay, innallaha amarani an aqra' alaikal Quran. Allah Ta'ala arahkan kepada aku supaya baca surah ni kepada engkau. Macam tu. Terkejut Ubay bin Ka'ab. Allahu sammani laka, Ubay kata. Allah namakan aku, Allah sebut nama aku. Lalu Rasulullah kata, na'am, menangis Ubay kerana bukan calang-calang. Bacaan Quran yang elok ni Allah Ta'ala sebut nama. Masya Allah tuan-tuan. Maknanya perbaiki dalam bulan Ramadan ni masih sempat lagi kita perbaiki bacaan Quran kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sebut nama kita di kalangan penduduk langit. Macam tu juga dengan Zaid bin Thabit. Orang kepercayaan Rasulullah. Orang kepercayaan Abu Bakar dan Umar. Orang yang dilantik oleh Abu Bakar untuk menulis Quran sebenarnya. Orang yang dipercayai. Orang yang mempunyai kemahiran bahasa dan sebagainya. Zaid bin Thabit. Macam tu juga dengan Abu Musa Asy'ari. Saya dah sebut tadi, Abu Musa Asy'ari adalah seorang yang bacaan dia dipuji oleh Rasulullah. Bacaan Quran dia. Macam tu juga dengan Abdullah bin Zubair. Ini sahabat-sahabat yang dikategorikan sebagai mufassir. Jadi ilmu-ilmu tentang Quran ni berhimpun ataupun semuanya ada dalam kepala dia orang. Jadi dia oranglah yang mengajarkan, tidak ditulis lagi ilmu-ilmu ni. Tidak ditulis lagi ilmu-ilmu ni. Sehinggalah mereka ni menyampaikan kepada anak murid mereka. Dan tuan-tuan harus ingat juga, para sahabat ni dia punya madrasah berbeza-beza tempat. Madrasah ni sekolah dia berbeza-beza tempat. Contoh dia macam Abdullah bin Abbas, sekolah dia ataupun madrasahnya di Makkah. Jadi pengikut dia ramai di Makkah. Abdullah bin Mas'ud, pengikut dia di Kufah, Iraq sana. Jauh dah ke sana, dah ke Iraq sana. Saudi dengan Iraq kan jauh sekarang ni. Mana dah jauh keluar sana. Dan penduduk dia ramai penduduk Kufah ataupun pengikut dia ramai daripada orang Kufah. Abu Musa Al-Asy'ari barangkali di utara di Syam sana, tempat Bilal, tempat Muawiyah di yang belah utara sana pula. Kemudian di Madinah ada Abdullah bin Omar, ada Sayyidina Omar sendiri tadi. Jadi mereka berpisah-pisah dan anak murid mereka pun berpisah-pisah, berbeza-beza. Yang ni nanti kita akan tengok. Sebab tu tuan-tuan akan dapati setiap kefahaman ni akan diserap melalui tok guru dia. Jadi Abdullah bin Abbas ada anak murid dia di Makkah. Abdullah bin Mas'ud ada anak murid dia di Iraq. Abdullah bin Omar ada anak murid dia di Madinah. Mereka semua melahirkan anak murid mereka sendiri dengan kefahaman yang mereka ada. Jadi kat situ kadang-kadang ada perselisihan sedikit dari sudut kefahaman orang yang kemudian tu, kerana tok guru dia mempunyai kefahaman begini, anak murid dia begini, kemudian berkembanglah madrasah mereka ataupun mazhab mereka, sekolah mereka. Di Iraq berkembanglah mazhab mereka, sekolah mereka. Di Madinah berkembanglah sekolah mereka, Madinah pengikut mereka dan sebagainya. Antara pengikut yang popular di kalangan pengikut ataupun anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau tuan-tuan baca tafsir, tuan-tuan pernah dengar nama Al-Qamah. Al-Qamah bin Qais ni adalah antara anak murid Abdullah bin Mas'ud. Macam tu juga dengan Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Amir Al-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Qatadah ibn Di'amah. Ni semua adalah anak murid ataupun pengikut ataupun pelajar-pelajar yang berada di Iraq sana. Kemudian pengikut ataupun anak murid Abdullah bin Mas'ud pula adalah Abdullah bin Abbas di Mekah. Contohnya macam Sa'id bin Jubair, antara tabi'in yang popular. Macam tu juga dengan Mujahid bin Jabar, antara anak murid ataupun penafsir yang popular juga dalam tafsir. Kalau tuan-tuan pernah dengar kata-kata mereka. Ikrimah Maula bin Abbas, iaitu Ikrimah anak murid pada Ibn Abbas sendiri. Tawus bin Kisan,
Anak murid dia juga Atha' bin Abi Rabah yang tuan-tuan pernah dengar. Tuan-tuan akan biasa dengan nama-nama ni kalau tuan-tuan biasa buka tafsir tu nanti. Macam tu juga di Madinah ada anak murid dia. Anak murid kepada Ubay bin Ka'ab. Antaranya adalah Zaid bin Aslam, Abul Aliyah. Abul Aliyah adalah antara orang yang pakar dalam bidang tafsir juga. Dia murajaah Quran dengan Sayyidina Umar sebanyak 4 kali dalam bulan Ramadan. Maknanya mereka, kalau tak salah bulan Ramadan. Kalau tak pun dia murajaah lah. Murajaah Quran dengan Sayyidina Umar dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bagaimana susu galur. Saya tak dapat nak tunjukkan PowerPoint. Kalau sebab kelemahan pengetahuan saya tentang bagaimana nak masukkan PowerPoint tu dalam video ni saya tak reti. Kalau tak saya boleh tunjukkan kepada tuan-tuan. Yang ni Madrasah Makkah. Tok Guru dia Abdullah bin Abbas. Anak murid dia siapa? Ikrimah tu tadi. Siapa lagi anak murid dia? Mujahid bin Jabar tu tadi. Sa'id bin Jubair. Kemudian Madrasah Madinah pula. Tok Guru dia Ubay bin Ka'ab. Anak murid dia siapa? Zaid kalau tak silap saya tadi tu Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, kemudian Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi. Kemudian madrasah di Iraq pula. Anak murid dia Masruq, anak murid dia Qatadah. Jadi kita nampak macam mana susu galur. Para sahabat tu ambil belajar Quran daripada Nabi. Kemudian turun untuk guru diorang para sahabat ni. Daripada para sahabat ni turun anak-anak murid dia. Sehinggalah mereka ni meletakkan madrasah tafsir masing-masing. Tapi tak dapat nak tunjuk dalam video hari ni. Kenalah saya belajar macam mana nak buat PowerPoint boleh masuk dalam video lepas ni. Saya tak berapa nak reti. Jadi tuan-tuan dengar je lah hari ni apa yang saya nak cakap. Kemudian para imam merasakan yang ni pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpandangan, dia kata adapun dalam bidang tafsir, wa amma tafsir fa'alamun nasu bihi, dia kata fa'alaman nasu bihi, dia kata ahlu Makkah. Pada pandangan dia, orang yang paling mahir sebenarnya dalam bab tafsir ni adalah penduduk Makkah ataupun ahli Makkah ataupun madrasah Makkah. Madrasah Makkah siapa tadi? Iaitu anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni memang keberkatan doa Rasulullah lah. Maknanya memang kemahiran dia dalam bidang tafsir ni diakui oleh ramai sahabat walaupun berselisih dengan Sayyidina Ali pada awal cerita saya itu tadi. Tapi kalau tuan-tuan baca kisah Sayyidina Umar tentang penafsiran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Tentang surah Al-Fat ni, Umar pernah panggil Abdullah bin Abbas, budak kecil lagi. Sehingga para sahabat yang lain kata, kenapa engkau bawa budak kecil ni? Lalu Umar kata, nanti dulu. Aku nak tanya korang tentang tafsir surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath. Para sahabat semua memberikan penafsiran yang pada pandangan mereka. Sehinggalah pada Abdullah bin Abbas memberikan tafsir yang lain daripada yang lain, kefahaman yang berbeza. Jadi Umar kata inilah kelebihan dia. Budak ni mana mendapat pengiktirafan daripada Sayyidina Umar sendiri walaupun dia masih lagi kecil. Kalau tak silap saya, Abdullah bin Abbas waktu Rasulullah meninggal masih lagi belasan tahun. Maknanya masih sekolah menengah ataupun mungkin sekolah menengah rendah lah kalau tak silap saya. Mana budak lagi waktu Rasulullah meninggal tu tadi. Tapi kefahaman dia dalam bidang Quran sangat tinggi. Jadi sebab tu barangkali berkat doa Rasulullah sendiri, Al-Imam Ibn Taymiyah kata, orang yang paling mahir dalam bidang tafsir ni pada pandangan dia adalah penduduk Mekah ataupun mazhab ataupun madrasah Makkah, iaitu kerana mereka ni adalah anak murid kepada Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Rasulullah, yang antaranya contoh-contoh nama yang macam saya dah sebutkan tadi. Contoh dia macam Mujahid bin Jabar tu tadi, Atha' bin Abi Rabah, Ikrimah Maula bin Abbas dan ghairihim, dan orang-orang yang lain yang daripadanya tu tadi. Yang ni berkenaan tentang perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran tu tadi, semua dalam pemikiran para sahabat, kemudian dikembangkan kepada madrasah-madrasah yang lain. Kemudian daripada sinilah, daripada tok guru ni lah, kepada anak murid mereka disebarkan ilmu tentang ilmu tafsir, ilmu gharibul Quran, ilmu asbabun nuzul, ilmu Makki Madani, ilmu nasikh mansukh. Semua ni adalah tetapi dalam bentuk talaki tu tadi, talaki dalam bentuk musyafahah. Tok guru dia bagi tahu, tak dinukilkan lagi, tak direkodkan lagi, tak ditulis lagi pada kurun yang awal. Sehinggalah pada kurun yang kedua. Nanti tuan-tuan tengok Yang ni sebab tu saya kata tak ada dia punya, kalau ada graf dia, tuan-tuan lebih mudah nampak lah. Minta maaf Yang ni saya nak cerita maknanya start daripada kurun yang kedua bila dah rancak penulisan hadis. Pada kurun yang kedua, orang-orang ulama hadis dah mula rancak menulis hadis. Kurun yang 100 lebih dah ni, antaranya Al-Imam Malik, Ibn Ishaq dah mula menulis, imam-imam yang awal, Zuhri dah mula menulis dan sebagainya. Pada kat sinilah munculnya direkodkan ilmu-ilmu Al-Quran tu tadi. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya dalam ilmu hadis,
Dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan buka ada kitabut tafsir. Ada buku tentang tafsir. Dalam Sahih Bukhari itu sendiri tadi, maknanya dah dikumpulkan dalam satu bab dah. Tapi yang penulisan disebabkan kerana waktu tu zaman penulisan aktif, lebih aktif orang hadis ataupun ulama hadis ni. Jadi ilmu-ilmu berkenaan tentang riwayat tu masuk dalam ilmu ni tadi. Bukanlah kata ulama tafsir tak tulis lagi, dah ada tulis dah. Contoh dia macam tafsir Muqatil bin Sulaiman. Kalau tak silap saya 100 lebih. Muqatil pun 150 kalau tak silap saya meninggal. Maknanya zaman-zaman dia, satu zaman dengan Imam Malik tu, satu zaman dengan Ibnu Ishaq tu dah ada dah tafsir. Dah ada dah tafsir, cuma tak sebanyak penulisan ataupun pengumpulan riwayat hadis tu tadi. Yang ni mereka dah mula mengumpulkan kitab-kitab ataupun penulisan-penulisan tentang ilmu Al-Quran, tentang hadis dan sebagainya. Dia bermula secara terpisah dulu. Yang ni tulis sikit tentang ni, yang ni tulis sikit tentang ni, yang ni tulis sikit tentang ni. Sebagai contoh, saya bagi contoh macam Syekh kepada Al-Imam Bukhari. Nama dia Syekh Al-Imam Ali bin Al-Madini. Al-Imam Ali bin Al-Madini, iaitu Tok Guru juga kepada Al-Imam Bukhari, ada menulis tentang kitab Asbabun Nuzul. Maknanya ulama hadis tapi dia mengumpulkan riwayat-riwayat berkenaan tentang Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul pada hari ini ianya adalah sebahagian daripada ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran, bagaimana kita nak faham tentang sebab penurunan sesuatu ayat itu sendiri. Macam tu juga dengan Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Abu Ubaid Al-Qasim ni ada menulis tentang kitab Nasakh wal Mansukh, Nasikh wal Mansukh yang menceritakan tentang apa ayat yang telah dimansuhkan, apa ayat yang telah memansuhkan ayat yang lain. Kemudian macam tu juga dengan Imam Ibnu Qutaibah. Imam Ibnu Qutaibah pun ada juga menulis ayat kitab berkenaan tentang muskil ataupun muskal Quran, ayat-ayat yang mempunyai kekeliruan dalam ayat Quran ni tadi. Yang ni adalah pada kurun yang ketiga. Ini perkembangan sikit-sikit. Saya minta maaf, mungkin tuan-tuan akan rasa boring sikit tentang perkembangan ni, sejarah lah. Sehinggalah semua ilmu ni yang memulanya secara awalnya terpisah-pisah. Ilmu Asbabun Nuzul tadi, Syekh Al-Imam Ali bin Madini yang karang. Kemudian tentang Nasikh wa Mansukh tu tadi dikarang oleh Abu Ubaid Al-Qasim tu tadi. Abu Ubaid Al-Qasim bin Musallam tu tadi. Kemudian dikaranglah pula satu kitab yang lain tentang muskil ataupun muskal Quran ni oleh Al-Imam Ibn Qutaibah. Semua ilmu yang terpisah-terpisah ni akhirnya dirangkumkan menjadi satu karya ataupun menjadi satu ilmu yang dikatakan ilmu ulumul Quran. Orang yang pertama yang menukilkannya adalah, dikatakan yang menghasilkannya adalah Syekh ataupun Al-Imam Ali bin Ibrahim Al-Hufi. Al-Hufi yang dinamakan sebagai kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, iaitu petunjuk kepada ilmu-ilmu Al-Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yang inilah sejarah tentang pengumpulan bagaimana ilmu-ilmu Al-Quran ni yang mulanya terpisah-pisah dalam pengriwayatan para sahabat, kemudian diturunkan kepada anak murid dia sampaikan kepada keturunan yang seterusnya, generasi yang seterusnya, kemudian generasi yang terusnya buat satu kitab yang terpisah-pisah. Kemudian daripada kitab yang terpisah-pisah ni, seorang syekh kumpulkan semua ni dalam satu kitab yang dinamakan kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Imam Ali bin Ibrahim Al-Hufi yang meninggal pada tahun 400 lebih kalau tak salah saya. Maknanya ilmu ni pada awalnya dikarang lebih kurang pada kurun yang kelima. Kemudian datanglah Imam Ibnul Jauzi pada tahun 597 dengan Fununul Afnan fi Ajaib Ulumul Quran. Kemudian imam-imam yang seterusnya sampailah Imam Suyuti pada tahun 991 dia meninggal. Kemudian sampailah pada hari ini kita dapat tahu tentang sejarah perkembangan ilmu Al-Quran ni tadi. Jadi nak dekat 45 minit dah kita baru belajar tentang sejarah perkembangan ilmu Al-Quran ni. Saya nak cerita maknanya sebenarnya dia tak boleh siap satu hari pun pengajian tentang ulum Quran ni tadi, dia memakan masa yang panjang. Baik, yang ni kita akan skip sikit mukaddimah ataupun sejarah tentang perkembangan ilmu Al-Quran ni dulu. Kita akan ambil berkenaan, sebelum kita masuk tentang sebelum kita bahaskan seterusnya tentang ilmu Al-Quran ni, saya suka masuk juga tentang definisi Al-Quran ataupun ilmu Al-Quran ni. Ulum Al-Quran ni ulum ni maksudnya ilmu-ilmu. Dia adalah kalimah jamak ataupun plural, kalimah yang banyak. Kalimah singular je, kalimah satunya adalah ilmu tu tadi dijamakkan menjadi ulum, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Yang ni adalah diletakkan oleh Imam Syekh Manak Qattani tadi dalam karyanya yang dikatakan
para ulama menafsirkan Quran ni wa yadhkurul ulama, kemudian ulama menyebutkan ta'rifan lahu, ta'rif tentang Quran ni yang fayu'arifunahu, maka mereka menakrifkannya dengan kalamullah. Quran ini adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad, yang mana yang diturunkan ke atas Rasulullah, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mendapat pahala siapa yang membacanya. Simple saja takrifan yang diberikan oleh Syekh Manak Qattan. Saya ulang balik, Al-Quran ini adalah kalamullah, iaitu kalamullah, saya tak terjemahkan kalamullah al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan ke atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana ianya adalah mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Al-Quran, kitab Quran itulah kitab Quran yang kita baca tu tadi. Kemudian dalam Quran juga ada menyebutkan beberapa nama dia. Nama yang paling famous adalah Al-Quran lah, yang Allah Ta'ala kata inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah Ta'ala kata ini adalah Quran. Allah Ta'ala sebutkan kepada Rasulullah dalam ayat Quran itu sendiri. Kemudian ada kalanya Allah Ta'ala panggil Quran ni sebagai kitab. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Aku turunkan kepada kamu kitab. Maknanya Quran itulah tadi. Ada kalanya Al-Quran juga Allah Ta'ala menyebutnya sebagai Furqan. Yang mana Allah Ta'ala kata Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Maknanya Allah Ta'ala kata Maha Suci Allah yang menurunkan Furqan. Furqan tu kat sini maksudnya Quran lah. Kemudian juga makna nama Al-Quran ni juga adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang turunkan Quran sebagai petunjuk, pemberi ingatan. Az-Zikr itu pemberi ingatan, pengingat, pemberi ingatan. Ataupun dalam namanya yang lain yang disebut juga dalam Quran, dianya disebut sebagai tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Quran ini adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tapi nama yang paling ghalibnya, nama yang paling banyak disebutkan ataupun nama yang popularnya adalah Al-Quran tu sendiri tadi. Yang popular lah, nama yang popular. Yang ni dia ada huraikan kenapa barangkali nama popular ni, Quran ni popular, tapi saya tak huraikan. Kemudian dalam kitab ni juga dibezakan. Apa beza di antara Al-Quran dengan hadis? Kerana kedua-duanya adalah wahyu. Al-Quran ni adalah kalamullah yang maknanya dan lafaznya datang daripada Allah Ta'ala sendiri. Berbanding dengan hadis, maknanya datang daripada Allah Ta'ala, lafaznya datang daripada Rasulullah. Jadi apa beza Al-Quran dengan hadis Qudsi? Sebab ada yang kata hadis Qudsi ni adalah lafaznya datang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Betul, dia disandarkan kepada Allah Ta'ala. Hadis Qudsi ni saya bagi takrif juga dululah sebelum kita bahaskan tentang perbezaan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi ni. Hadis Qudsi ni adalah hadis yang Rasulullah sandarkan kepada Allah Ta'ala. Yang ni yang disebutkan sebagai dinisbahkan kesucian ataupun kemuliaan dia kepada Allah Ta'ala. Kalau dari aspek istilahnya, hadis Qudsi ni adalah ma yudhifun Nabi, apa yang disandarkan oleh Rasulullah kepada Allah Ta'ala, yang mana Rasulullah menyebutkan yang ni aku riwayatkan daripada Allah Ta'ala. Ayu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yarwihi ala annahu min kalamillah. Yang mana Rasulullah sebutkan aku riwayatkan ni daripada Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan buka buku hadis ataupun buka buku hadis Qudsi, lafaz matan ataupun lafaz teks hadis tu akan menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda yang Allah Ta'ala berkata, macam tu. Ataupun macam hadis yang popular dalam hadis 40 yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah yang menyebutkan, dia kata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi, yang mana Rasulullah meriwayatkannya daripada Tuhannya, lalu dia kata ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis yang popular dia sebutkan, dia kata aku berada di dalam zon ataupun sangkaan hamba aku. Kalau hamba aku positif tentang aku, dia akan dapat yang positif. Gambaran dia begitu. Berarti maknanya hadis Qudsi ni adalah hadis yang ada tertulis di dalamnya qala Allah Ta'ala ataupun yaqulullah Ta'ala ataupun yarwi an rabbih, dia meriwayatkan daripada Tuhannya. Apa beza dia dengan wahyu ataupun Al-Quran tu tadi? Tak ada sebut
yang tu Rasulullah tak ada sebut qala, tak ada, maknanya memang datang daripada Allah, memang wahyu ataupun Quran datang terus daripada Allah Ta'ala. Tidak ada disebutkan qala Rasulullah ke apa, tak ada. Tetapi kalau hadis ada sebut qala Rasulullah, Rasulullah cakap ini datang daripada Tuhan. Bila dia sandarkan daripada Tuhan ni, maknanya ini hadis qudsi, bukan wahyu. Apa beza antara Quran dengan wahyu ni tadi? Ada 5 beza dia. Yang ni disebutkan dalam kitab ni. Yang pertama dia kata, yang pertama dia, annal Quran kalamullah uhiya bihi ila Rasulillah bilafzihi. Yang mana Al-Quran ini adalah yang diturunkan dengan lafaznya daripada Tuhan sendiri. Berbanding dengan hadis qudsi itu tadi, lafaznya barangkali daripada Rasulullah. Lafaznya tidaklah daripada Rasulullah secara, kalau tak silap saya, lafaz daripada Rasulullah, makna daripada Allah Ta'ala. Lafaz daripada Rasulullah, tetapi yang elemen juga nak disebutkan kat sini, dia tidak ada elemen tahaddi tu. Dia tidak ada elemen mencabar Quraisy ketika tu. Quran ni memang mu'jiz, dan dia, Quran ni adalah i'jaz, dia adalah mukjizat yang melemahkan musuh. Tetapi hadis qudsi ni tidak ada elemen tu tadi. Lafaznya daripada Allah Ta'ala, Al-Quran secara direct lafaz daripada Allah Ta'ala. Lafaz hadis qudsi ni daripada Rasulullah tu sendiri, maknanya daripada Allah Ta'ala. Kemudian wal Quranul Karim la yunsabu illa lillah. Quran ni tak dinisbahkan kepada orang lain, memang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala terus. Tetapi hadis qudsi dinisbahkan kepada Rasulullah. Kerana itu kita namakan hadis, kerana setiap apa yang disandarkan kepada Rasulullah tu sendiri. Kemudian macam tu juga dengan Quran ni, jami'uhu manqulun bitawatur. Quran ni datang dengan jalan mutawatir. Berbanding dengan hadis qudsi adalah datang dengan tak semestinya dengan jalan mutawatir. Maknanya riwayat dia, riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir ni maknanya setiap generasi ataupun setiap tawakat, perawinya sangat ramai. Perawinya sangat ramai sehingga mustahil orang merasakan mereka ni berpakat untuk menipu. Itu tafsir ataupun definisi mutawatir. Kemudian Al-Quran ni lafzan wa ma'nan minallah. Iaitu lafaz dan maknanya, macam saya sebutkan yang pertama tu tadi. Yang pertama tu tadi sebenarnya elemen tahaddi tu, elemen mukjizat ataupun elemen mencabar Quraisy tu tak ada. Yang keempat ni adalah lafaz dan makna Quran ni daripada Allah Ta'ala. Yang hadis qudsi maknanya daripada Allah Ta'ala, wa lafzuhu min indi Rasulillah. Iaitu lafaznya daripada Rasulullah sendiri. Dan kemudian Quran muta'abbadun bitilawatihi fahuwa alladhi tata'ayyana al-qira'ah bihi fi salah. Iaitu Quran ni adalah kita baca dapat pahala yang 10 kali ganda baca pahala Al-Quran tu tadi. Kemudian dia diminta ataupun diwajibkan kita untuk baca dalam solat. Dalam solat kita tak suruh baca hadis qudsi. Maknanya dalam solat kena baca ayat Quran saja, hadis qudsi. Itulah beza dia dengan hadis qudsi. Adapun beza Quran dengan hadis Nabawi, jelaslah hadis Nabawi ni memang apa yang dilafazkan ataupun yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ni saya rasa tak susahlah untuk kita faham. Jadi kat sini dah nak dekat sejam, saya boleh simpulkan ataupun saya boleh bawa kepada bagaimana perkembangan ilmu Al-Quran sehinggalah ta'rif Al-Quran sahaja. Makan sejam dah. Jadi saya kira memang kita perlulah hampir sejam lah, baru 50 minit. Tapi saya bimbang nanti tuan-tuan boring pula nanti. Saya nak ceritanya bagaimana yang dalam episod kali ini adalah perkembangan ilmu Al-Quran. Kemudian definisi ulum Quran, ulum tu ilmu, Quran tu adalah Quran yang saya sebutkan tadi. Dan beza antara Quran dengan hadis. Kerana Quran juga adalah wahyu, hadis juga adalah wahyu. Bezanya daripada beberapa aspek yang saya telah sebutkan tu tadi. Jadi saya kira cukuplah setakat ni. Sebenarnya saya plan nak sampai kepada wahyu tu tadi. Sebab wahyu tu penting juga. Tapi tak sempat kerana perbahasan wahyu tu agak panjang. Macam mana wahyu turun, apa definisi wahyu, bagaimana Jibril sampaikan wahyu kepada Rasulullah, bagaimana pula boleh tak wahyu tu datang secara direct dan sebagainya, akan disebutkan dalam bab wahyu nanti dalam siri kita yang akan datang, insya-Allah. Saya minta maaf sampai sini saja dahulu, dan saya insya-Allah kalau ada kesempatan saya cuba selitkan nota ataupun sebenarnya ikhwah kawan-kawan saya yang lain cadangkan letak dalam bahagian sebelah ni ada PowerPoint dia. Tapi saya tak reti nak letakkan tu lagi. Dah cuba download apps dalam komputer tu tadi tapi tak dapat. InsyaAllah akan datang kalau ada kesempatan saya cuba masukkan juga PowerPoint tu tadi. Mudah-mudahan dia lebih memberikan gambaran yang jelas tentang pengajian kita pada hari ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.